Alright, so kita nak masuk kepada bab yang baharu, iaitu agama, kepercayaan dan keunikan warisan masyarakat kerajaan alam Melayu. So, kalau kita lihat di sini, masyarakat kerajaan alam Melayu ni mempunyai pegangan agama dan kepercayaan. Itu memang kita tahu. Okey, memang kita tahu ya. Sebenarnya, okey, mana-mana masyarakat, kalau kamu belajar, kamu ingat lagi tak? Semasa kamu belajar masa Form 1, iaitu tamadun Mesopotamia, dia ada bina zigurat. Okey, kemudian Mesir Purba, dia bina piramid. Okey. So, yang itu semua kerana apa? Kerana mereka mempercayai adanya Tuhan. Diorang percaya adanya Tuhan. Okey. Ada berapa alam dunia kita? Dunia kita plus minus ada dua alam. Alam yang nyata, alam ghaib. Okey, alam nyata, alam ghaib. Jadi, kalau kita lihat di sini, daripada zaman tamadun dulu, memang manusia akan tercari-cari, tertanya-tanya. Siapa yang buat matahari? Siapa yang aturkan bulan? Siapa yang aturkan bintang dan juga sebagainya. Jadi di situ mereka percaya bahawa adanya Tuhan. Daripada adanya Tuhan, maka barulah adanya agama dan kepercayaan. So memang itu memang sifat manusia. Sentiasa mencari siapa yang buat ni Siapa yang gerakkan matahari daripada terbit daripada timur ke arah barat. Itu memang sifat manusia nak mencari. Dan daripada situ mereka percaya adanya Tuhan. So, masyarakat kerajaan alam Melayu pun ada pegangan agama dan kepercayaan. Dan kepercayaan awal masyarakat ini ialah animisme dan juga dinamisme. Apa itu animisme, dinamisme? Kita akan belajar sekejap lagi. Dan ini sebelum sifat ingin tahu tu ada sifat natural. Sifat natural manusia. Jadi, sebelum animisme dan dinamisme dia wujud, dan selepas itu barulah ada agama Hindu dan Buddha. Dan seterusnya, masyarakat kerajaan alam Melayu menerima pula pengaruh agama Islam. Jadi, keunikan warisan kerajaan alam Melayu ni merangkumi aspek pemerintahan beraja, kebijaksanaan pemerintah, kegiatan ekonomi, perkembangan sosio budaya, amalan beragama, dan ini membuktikan kegemilangan kerajaan alam Melayu. Sebagai contoh, macam kalau kita lihat yang gambar-gambar ini kan, gambar di atas ini memang menunjukkan adanya agama Islam, iaitu Masjid Pangkalan Kakap di Merbuk di Kedah. Manakala di bawah ini adalah Candi Borobudur yang berada di Pulau Jawa. Kalau kita lihat gambar dia, inilah dia Candi Borobudur yang beberapa kali kita dah pernah pergi naik atas kan. Kita pernah pergi kat sini. Jadi ini berkaitan dengan kepercayaan dan amalan agama. So, kita nak lihat hari ini berkaitan dengan amalan agama, iaitu agama dan kepercayaan. So, ada yang bertanya, cikgu, apa itu agama? Agama ni sebenarnya ialah satu sistem. Dia satu sistem berkaitan dengan anutan. Dan juga nanti termimpi. Baik, anutan keimanan. Keimanan ni maknanya kepercayaan dan penyembahan terhadap Tuhan. Dia satu sistem tentang kepercayaan dan penyembahan terhadap Tuhan. Dia satu sistem. Itu dipanggil agama. Manakala kepercayaan pula merupakan pegangan. Satu pegangan yang diyakini dapat menjadi panduan dalam kehidupan. So, ini perbezaan agama dan kepercayaan. Jadi, masyarakat kerajaan alam Melayu ni memang memiliki agama dan kepercayaan yang memberikan panduan dalam kehidupan seharian mereka. Di samping itu, pemerintah kerajaan alam Melayu juga berperanan. Pemerintah raja-raja kerajaan alam Melayu berperanan penting untuk memastikan
pengukuhan dan kelangsungan, maknanya penerusan agama itu dalam kerajaannya. So, kita nak lihat, sebelum wujudnya agama-agama ini, dikatakan wujudnya kepercayaan awal. Apa itu kepercayaan awal? Iaitu kepercayaan awal masyarakat kerajaan alam Melayu ialah animisme dan juga dinamisme, yang berkait rapat dengan alam sekeliling. Okey, baik. Kena catat ke? Tak perlu. Okey. Bukan. Okey, sekejap. Kita berhenti sekejap. Kita untuk menghormati azan Isyak. Cikgu dengar azan Isyak. Sekejap 2 minit. Okey, baik. Alhamdulillah kita baru saja berhenti sekejap untuk menghormati azan. Baik. Ada pelajar tanya, cikgu, dekat situ dia tulis menyembah Tuhan. Tapi kalau agama Satanism ni macam mana, cikgu? Okey, baik. Sebenarnya dia begini. Okey, kalau kita lihat dalam dunia ni, pelbagai Tuhan yang diwujudkan. Kerana apa? Dipercayai bahawa Tuhan itu akan memberikan kebaikan kepada manusia. Okey? Dan ini tidak, kita kata sebagai tidak mengejutkan. Dan ada orang yang menyembah setan kerana dia katakan bahawa setan itu akan memberi kebaikan pada dia. Tapi sebenarnya memang jelas bahawa setan tidak akan membawa kebaikan. Okey? Dan kalau kamu lihat, ada banyak sebenarnya kalau kamu lihat di, especially di negara-negara yang lama seperti di India, di India sahaja mereka menyembah, dibuat patung. Tak buka kamera? Tak buka kamera ke? Cikgu tak buka kamera ke? Cikgu buka ni. Okey. Boleh nampak okey, baik. Sebenarnya tak nampak sudah. Sebenarnya kalau di India, okey, kalau di India sebenarnya mereka sampai menyembah Mahatma Gandhi, sampai mereka membina patung Mahatma Gandhi dan sembah Mahatma Gandhi. Betul, memang betul. Jadi maknanya banyak benda yang disembah dalam dunia ini. Banyak. Kerana apa? Mereka mempercayai bahawa sembahan-sembahan itu akan memberi kebaikan kepada mereka. Jadi itulah yang berlaku di dunia kita ini sebenarnya. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini, itulah antara itulah. Jadi kalau kita lihat, tapi kenapa ada orang yang menyembah kepada setan? Itu masalahnya. Maknanya orang itu lebih suka mencari apa? Mencari sesuatu yang tidak baik. Adakah kita patut, kalau kita fikir balik, patutkah kita nak menyembah setan? Yang mana setan itu terang-terang akan memberikan kejahatan kepada kita. Betul tak? Tak betul kan? Tak betul. Itu satu. Tapi cikgu, Ya. mana tahu tahulah macam setan tu memang tak bagus, right? So maybe lah dia POV dia macam kalau you menyembah kepada dia, they'll give you kebaikan. Mana tahu kan? Well, that's why kita cakap sebenarnya kepercayaan orang lain, kepercayaan orang lain yang mana dia percaya sebenarnya kan, kita kena bersikap apa tahu. Kita tak boleh mengatakan bahawa kau salah, aku betul. Engkau kita tak boleh macam tu sebenarnya. Sebenarnya kalau kamu percaya dengan itu, okey, silakan kamu percaya dengan itu. Jangan paksa aku percaya kepada apa yang kau percaya. Aku dengan kepercayaan aku, engkau dengan kepercayaan kau. So itu cara dia. Jadi so orang kata apa, dan kita tahu bahawa itulah cara yang terbaik. Dan sebenarnya tetapi di Malaysia ni dia ada satu Tuhan yang sebenarnya semua orang Malaysia tanpa disedari kita ni telah terikut dia. Iaitu apa? Kita ni telah menjadikan duit sebagai Tuhan. Duit buat apa pun nak duit. Buat apa pun kena ada duit. Nak ini, mana duit? Yang ini, rugilah tak ada duit. Jadi seolah-olah duit itu menjadi Tuhan. Tak betul Itu tidak betul. Jadi harus diingat bahawa duit bukan Tuhan. Baik. Seterusnya,
Ah, ada orang bina patung. Apa perasaan cikgu kalau tiba-tiba ada orang bina patung seakan cikgu dan sembah cikgu? Oh, jangan buat pasal. Jangan buat pasal Nauzubillah min zalik. Okey. Baik. So kita kembali kepada kepercayaan awal masyarakat, iaitu animisme dan dinamisme. Okey, yang berkait rapat dengan alam sekeliling. Kalau kita lihat cara hidup masyarakat yang hampir sama di seluruh alam Melayu, menjadikan kepercayaan mereka juga hampir serupa. Macam hari nenek sedunia ke? Lebih kurang lah. Jom kita tengok. Okey, apa itu animisme? Animisme, okey, satu istilah iaitu animisme ialah kepercayaan bahawa setiap makhluk, hidupan dan tumbuhan memiliki roh atau semangat. So, animisme ini berkait rapat dengan kepercayaan terhadap makhluk halus. Ghost lah, percaya pada ghost. Percaya kepada makhluk halus Dan penyembahan kepada roh nenek moyang. Maknanya nenek moyang punya spirit. Punya soul, punya spirit tu, yang nenek moyang, nenek-nenek keturunan dia yang dah lama mati tu. So, dia percaya perlu sembah roh itu. Dan yang telah meninggal dunia, roh nenek moyang yang telah meninggal dunia, yang dipanggil Hyang. Yang dipanggil Hyang. Jadi, penyembahan roh nenek moyang penting untuk memastikan keluarga yang masih hidup ni mendapat kebaikan. Dan menghindar kesusahan, maknanya menjauhkan diri dari kesusahan di dunia. So, itu animisme. Iaitu percaya bahawa apa tahu? Bahawa kena sembah roh nenek moyang ni. Kalau tidak nanti roh nenek moyang tu akan mengganggu hidup kita yang masih hidup ini, dan kemudian hidup kita akan sengsara. So, ini kepercayaan animisme. Oh ya ke Pravin? Tapi kamu perasan tak? Hyang ni sebenarnya sebab itu okey, apabila disambungkan di dalam bahasa Melayu dipanggil sembah dan juga Hyang. Betul tak? Orang dulu-dulu sembah Hyang. Sebab itu digabungkan menjadi sembahyang. Nampak tak? Okey. Sebab itu untuk orang Islam dia tak boleh panggil sembahyang. Orang Islam kena panggil itu sebagai solat. Okey. Sebab itu dipanggil solat. Jangan kata, oh kau tak sembahyang ke? Jangan. Sembahyang ni, sembahyang ni sebenarnya asal perkataan daripada yang lama, iaitu sembahyang, iaitu sembah roh nenek moyang. Jadi itu sebenarnya. Kalau tak tahu tak apa. Dah tahu baru kita jelas. Oh so lain kali bila merujuk pada semua agama. So next time untuk agama Islam kamu boleh cakap apa? Okey, jom kita solat. Sebenarnya sebaik-baiknya jangan guna perkataan sembahyang. Sebaik-baiknya. Sebelum ini kita tak tahu. Sekarang kita dah tahu. Betul tak? Jadi tidak ada masalah sebab kita belum tahu. Bila dah tahu, kita tukar. Itu cara dia. Okey. So, jangan guna perkataan sembahyang, tetapi gunalah perkataan solat. Itu cara dia. Boleh faham So, sebagai contoh, kalau solat di masjid, buat wuduk macam tu, jadikah seorang Islam ataupun masih sama? Orang bukan Islam solat di masjid, buat wuduk macam tu, jadikah seorang Islam ataupun masih sama? Tidak, sebab perkara pertama nak jadi orang Islam kena mengucap dulu. Mengucap syahadah, maknanya mengucap kepercayaan bahawa Tuhan, iaitu Allah itu Tuhan, dan juga Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Itu je. Dengan cara itu, kamu akan automatically kamu diisytiharkan sebagai Muslim. Itu je. Dan kemudian baru buat solat. Betul. Sebab tu orang nak meninggal suruh berucap yes. Baik. So, perayaan hari moyang. Apa dan macam mana semua. Diorang bukan ada macam Al-Quran dan hadis. Diorang ikut nenek moyang.
Contohnya macam kalau kita tengok perayaan Hari Moyang ni. Perayaan Hari Moyang oleh masyarakat temuan. Masyarakat temuan ni adalah masyarakat orang-orang asli. Nampak tak dia buat apa? Cuba tengok betul-betul. Dia buat satu perayaan, okey, untuk menyembah nenek moyang, hari moyang. Dan macam mana dia orang boleh tahu kena pakai benda ni, kena pakai benda ni, kemudian kena buat macam ni, kemudian kena pakai yang macam ni. Macam mana dia orang tahu, cikgu? Ini adalah yang dikatakan diamalkan sejak nenek moyang dia orang dulu. So nenek moyang turun kepada datuk, datuk turun kepada bapa dia orang, bapa dia orang turun kepada dia orang pula turun kepada anak dia orang. So dia turun temurun. Nampak tak? Jadi itu sebab okey, mereka melakukan perkara ini. So ini dipanggil animisme. Okey, iaitu kepercayaan bahawa setiap makhluk hidupan atau tumbuhan, okey, memiliki roh atau semangat. Bukan anime, bukan. Satu lagi yang kita nak tengok iaitu dinamisme. Baik. Dinamisme iaitu berkait rapat dengan kepercayaan terhadap kekuatan. Yang juga dikenali sebagai mana atau semangat. Bukan dina, mana. Okay. So for family member or friend out of respect, then after for a while don't need already. Yeah. So the family maybe already leave the earth. Oh, okay. Dina di mana? Bukan. Ini dinamisme. Setiap benda dan makhluk dianggap mempunyai mana. Maknanya setiap benda, setiap makhluk ni dia ada semangat yang boleh mempengaruhi kehidupan seseorang. Contohnya laksamana, lebih kurang lah tu. Contohnya upacara pemujaan semangat tanaman dilakukan agar mendapat hasil tanaman yang subur dan banyak. Contohnya apa tahu? Kalau okey, apa beza animisme dan dinamisme? Bagus. Baik. Upacara pemujaan semangat ini contohnya diorang memuja padi. Pokok padi tu mereka memuja semangat padi dengan menyiapkan makanan macam ni kan, masyarakat Iban menyiapkan makanan korban semasa sambutan perayaan hari gawai untuk menyeru semangat padi supaya tanaman-tanaman tu dia seru, wahai semangat padi, kau hiduplah, kau kuatlah kau supaya kau akan menghasilkan padi yang lebih banyak pada tahun ini. So itu dinamisme, menyeru semangat atau mana daripada makhluk-makhluk, daripada tumbuh-tumbuhan, daripada haiwan. So macam tu. Kalau so ada yang tanya, cikgu apa beza animisme dengan dinamisme? Animisme, cikgu ulang sekali lagi Animisme ialah kepercayaan bahawa setiap makhluk tu ada roh dan semangat, dan kepercayaan terhadap makhluk halus dan penyembahan roh nenek moyang. So kalau nak bezakan dia sebenarnya adalah begini, Kisha. Animisme ni ialah kita boleh ambil iaitu penyembahan kepada roh nenek moyang. So take note yang itu. Iaitu percaya bahawa setiap ini ada roh dan semangat dan mengutamakan penyembahan kepada roh nenek moyang. Itu animisme. Dinamisme, dia tak ada sembah roh nenek moyang, tapi dia sembah kekuatan yang dikenali sebagai mana atau semangat. Jadi itu perbezaan antara animisme dan juga dinamisme. Dan ini selalunya diamalkan oleh orang-orang asli, kemudian orang-orang daripada Sabah Sarawak, suku kaum Kadazan, Iban, Murut, Melanau dan sebagainya. So ingat apa beza animisme? Maknanya animisme puja semua benda, dan tambahkan Tunku Imran, animisme dia puja semua benda dan juga dia menyembah roh nenek moyang. Dinamisme puja kekuatan atau semangat atau mana pada setiap makhluk. Contohnya pokok padi,
pokok getah. Dia sembah supaya dapat menghasilkan tanaman yang lebih banyak. Hasil tanaman yang lebih banyak. So, itu beza dia. Ya, betul. Kelapa sawit. So, itu bezanya. Cikgu nak kamu jelas betul-betul. Ada siapa kat sini yang masih tak faham lagi tak? Beza animisme dan juga dinamisme. Faham Ada siapa yang tak faham? Boleh tulis kat Zoom chat. Cikgu baca. Puja kubah dah lah. Itulah pasal. Asal dia video. Ya, betul. Betul Q. Dan juga take note tentang animisme. Dia memuja semangat ataupun memuja roh nenek moyang. Itu penting. Okey. Jadi itu penting. Baik. Adakah masih terdapat soalan dia, adakah masih terdapat kepercayaan animisme dan dinamisme dalam kehidupan masyarakat Asia Tenggara pada hari ini? Ada tak? Masih ada lagi tak? Ada cikgu. Siapa kata Ada. tak ada? Ya, ada. Memang ada sebenarnya. Dan untuk membuktikan ianya memang ada, okey, kita ambil masa sikit boleh tak? Okey, kita nak ambil masa sikit tak? Iaitu kita nak ambil masa dalam 10 minit je. Kita nak tengok satu filem. Okey, baik. So, selepas animisme dan dinamisme, barulah datang penyebaran agama Hindu, Buddha dan Islam. So, kita nak lihat tentang penyebaran agama-agama ini. So, agama-agama ini pada awalnya, agama Hindu dan Buddha sebenarnya tersebar sebelum Masihi lalu. Dan ini telah mempengaruhi kehidupan masyarakat kerajaan Funan, Champa, Sriwijaya, Angkor, Majapahit, Kedah Tua dan Gangga Negara. Satu soalan cikgu nak tanyalah. Okey, agama Hindu dan agama Buddha datang daripada negara mana? Siapa tahu? Daripada negara mana agama Hindu dan Buddha? Okey, baik, ada yang kata China dan India. No. Sebenarnya agama Hindu datang daripada negara India. Begitu juga agama Buddha datang daripada negara India. Dan kalau kamu bertanya, macam mana agama Hindu dan agama Buddha boleh sampai ke alam Melayu, cikgu? Ingat lagi tak? Ya, masa sejarah tingkatan 1, bab 7, Tamadun India. Ingat, yang sebarkan agama Buddha ialah Maharaja Asoka. Ingat sejarah tingkatan 1. Ya, Asoka. Dia hantar pendakwah untuk menyebarkan agama Buddha. Dan satu lagi iaitu raja daripada dinasti Gupta. Dinasti Gupta iaitu Kavi Raja. Ingat lagi tak? Raja penyair. Kavi Raja, dan dialah yang telah menghantar orang untuk apa? Ke alam Melayu untuk menghantar ataupun menyebarkan agama Hindu. Ingat lagi tak? Kavi Raja. So, kedua-dua inilah yang menyebabkan agama Hindu dan Buddha sampai ke alam Melayu. Jadi kalau kamu fikir balik, bermakna cikgu, tamadun India ni memang wujud sebelum Masihi lah. Betul? Maknanya agama Hindu dan Buddha ni memang wujud sebelum Masihi, iaitu sebelum Nabi Isa lahir. Dan kita tahu pada abad pertama, kerajaan alam Melayu yang mula-mula wujud pada abad pertama, abad 1 Masihi. Kerajaan apa? Kerajaan Funan. Nampak tak? Dan kerajaan Funan pada abad pertama telah menerima agama Hindu dan Buddha. Maksudnya di sini bahawa agama Hindu dan Buddha memang wujud dah sebelum Masihi. Dan kemudian sampailah ke kawasan Funan, kawasan Angkor dan juga kawasan-kawasan Tanah Melayu. So, itu sebab penyebaran agama Hindu dan Buddha. Ya, Pravin. Itu kamu kena faham berkaitan ini ya. Baik. Kenapa dalam buku teks dikatakan Islam yang wujud dahulu?
Okey. Dalam buku teks, ya memanglah melalui perdagangan dan juga penyebaran mubalik. Okey, kenapa dalam buku teks dia kata Islam yang wujud dulu? Okey, baik. Sebenarnya, okey, sebenar-benarnya kalau dalam agama Islam, Nabi Adam, manusia yang pertama, iaitu Adam and Eve. Adam tu sebenarnya adalah daripada Tuhan yang sama, iaitu Tuhan Allah. Bermakna kita kata bahawa Nabi Adam itu adalah Islam. So that's why kita kata, Islam adalah yang mula-mula wujud di dunia. Boleh faham? Sebab kita kata Adam itu sebenarnya adalah nabi bagi agama Islam. So kami menganggap itu nabi. Sebab itu kami kata Adam adalah manusia yang pertama di bumi. So kita kata Adam itu adalah agama, membawa agama Islam. So itu sebenarnya. Okey, so kepercayaan masing-masing boleh kepada kepercayaan masing-masing. Okey, it's okay, kita jangan konflik aja. Okey. Baik, kemudian selepas agama Hindu dan Buddha baru datanglah agama Islam. Di mana agama Islam pula tiba di alam Melayu mulai abad ke-7. Maknanya selepas tahun 600 Masihi. 600 Masihi So agama Islam seterusnya tersebar dan diamalkan dalam beberapa kerajaan Melayu seperti Champa, Majapahit, Kedah dan Pasai. This is the time where kamu jumpa, cikgu, ada kerajaan Pasai lah. Memang kerajaan Pasai ni kerajaan dalam Melayu. Tapi bila kamu tanya, kenapa tak ada dalam buku teks? Kan cikgu cakap, kerajaan alam Melayu yang betul-betul ada dalam alam Melayu ni ada 32 kerajaan tau. Takkan nak belajar semua 32. Yang 7 ini pun sangkut-sangkut. Ini kan pula 32. Nasib baik kita belajar 7 je. Kalau kita belajar 32, pengsan. Kan? Banyak, memang banyak. Okay. Namun begitu, beberapa aspek kehidupan masyarakat Melayu seperti sistem pemerintahan, bahasa, persuratan dan seni bena yang mendapat pengaruh budaya Hindu dan Buddha masih diamalkan dan disesuaikan dengan agama Islam. Memang betul. Pada peringkat awalnya, kalau kamu lihat di dalam alam Melayu, even sampai sekarang, kalau kita tengok dalam amalan alam Melayu, di mana kalau kita lihat ada unsur-unsur yang diambil daripada agama Hindu yang diamalkan dalam agama Islam. Ada. Memang ada. Contohnya kalau kita lihat, seperti kalau kita lihat sebab mula-mula sampai ke tanah Melayu ni agama Hindu, kemudian datang agama Buddha, kemudian baru datang agama Islam. Jadi pengaruh Hindu dengan Buddha tadi telah disesuaikan dengan agama Islam. Contohnya macam perkahwinan. Sebenarnya dalam perkahwinan Islam, dalam Islam perkahwinan iaitu apa tahu? Hanya ada saksi, kemudian ada pengantin lelaki, pengantin perempuan, akad, ijab dan qabul. Maknanya akad tu bermakna aku terima nikahnya apa semua tu kan. Lafaz itu sahaja. Kemudian disunatkan untuk apa? Untuk ataupun digalakkan untuk buat kenduri makan-makan. Untuk jemput orang makan sebagai bersedekah dan juga untuk memaklumkan kami suami isteri telah berkahwin. Supaya semua orang kenal, ini isteri dia, ini suami dia. Itu sahaja. Tetapi kalau kamu tengok dalam zaman sekarang, ada bersanding lah, ada merenjis-renjis lah, kan? Ada bersanding, ada duduk dekat pelamin, kan? Kat pelamin 2 orang tu kan. So itu bukan ajaran Islam. Itu sebenarnya diambil daripada amalan agama Hindu. Di mana memang agama Hindu memang ada bersanding. Kemudian ada orang renjis-renjis kan. So amalan itu masih diamalkan dalam Islam. Yes. Boleh ambil selagi tidak melanggar hukum. Selagi tidak melanggar hukum, ianya boleh dibenarkan. Akad nikah tu tak penting pun. Akad nikah tu lah penting. Akad nikah tu lah yang sahkan jadi kahwin. Kau ni kan, apalah kau ni. Bukan nikah.
Akad nikah tu lah dia, akad nikah. Yang cikgu cakap ijab kabul tu. Kau ni kan. Okey. Kau jangan kau. Kan, tahu-tahu nak kahwin tapi tak ada akad nikah. Kau ingat kahwin apa? Cowboy? Risau kau ni. Risau. Okey. Baik, jangan bawa pasal ya. Baik. Ya, tak sah. Okey, baik. Jadi, kita kata bahawa pengaruh budaya agama Hindu dan Buddha masih diamalkan dan disesuaikan dengan agama Islam ya. So, agama Hindu, Buddha dan Islam tersebar ke alam Melayu. Dan lazimnya berkait rapat dengan apa tahu? Kita tahu Hindu, Buddha dengan Islam boleh sampai ke alam Melayu sebab peranan mubaligh. Mubaligh ni maknanya pendakwah-pendakwah lah. Kemudian pemerintah. Pemerintah dan juga perkembangan perdagangan antarabangsa. So, inilah dia. Kalau kamu tengok betul-betul, nampak tak ni? Inilah dia, kita kata gambaran penyebaran agama. Contoh kita tengok penyebaran agama Islam. Islam, kalau kita lihat, kita tengok Islam dulu lah, kita tengok Hindu dulu. Agama Hindu daripada India, dia naik pergi ke atas, pergi ke kawasan Champa dan juga Angkor dan Funan. Dan ada juga daripada India dan terus pergi ke Kedah Tua dan Gangga Negara. Nampak? Itu agama Hindu. Tetapi kalau kita tengok yang warna merah pula, kalau kita tengok yang warna merah tu, agama Buddha. So agama Buddha memang datang daripada India pergi ke tanah Melayu, ataupun daripada Sri Lanka pergi ke Indonesia. Tetapi yang kebanyakannya Buddha ni daripada India, dia pergi naik atas, pergi ke Tibet, pergi ke Mongolia dan pergi ke China. Dan daripada China baru dia pergi ke kerajaan alam Melayu. So nampak tak? Sebab itu pengbilangan penganut agama Buddha ramai di China. Penganut Buddha ramai di China dan penganut Hindu ramai di India. Even though sebenarnya Hindu dan Buddha berasal daripada negara India. Kenapa tak rentas laut tu je? Kan lagi dekat. Rentas laut. Rentas laut daripada mana? Nak ke China tu. Kat sini ada satu laluan dipanggil, ingat lagi tak cikgu pernah sebut? Laluan Sutra. Laluan Sutra. Kalau kamu pernah ingat, masa kita belajar masa Form 1 dulu, Laluan Sutra tu iaitu daripada Rom. Rom pergi ke Turki, pergi ke Arab, kemudian dia terus pergi ke China. Pergi ke China. Jadi, bagaimana agama Hindu boleh sampai ke China? Kerana mereka mengikuti laluan sutra itu ataupun Silk Road dan sampai ke China. Yes. This is laluan sutra. Daripada Rom sampai ke Arab dan terus ke China. Agama Hindu. Adib, agama Hindu. Naik unta ke rusa? Ini naik unta dan naik kuda. Naik unta dan juga naik kuda. Orang tak naik rusa. Kau ingat ni apa? Santa Claus. Naik rusa. Kesian masa tu. Baik. Ain Zulaika, ini dekat padang pasir dan juga kawasan tanah. Macam mana nak naik kapal? Kau ni kan, makin naik tingkatan 2, makin risaulah korang ni kan. Yang kuban-kuban aja korang ni. Kan. Okey. Baik. Ada orang naik rusa, tu Santa Claus. Santa Claus tu naik rusa tu. Baik. Kita lihat. So bila agama-agama ini So bila agama-agama ini telah sampai ke kawasan alam Melayu ni iaitu sampai di Champa, Angkor, Funan, Kedah Tua, Gangga Negara, Sriwijaya dan Majapahit, maka kalau kita lihat barulah perkembangan agama pun berlaku di setiap kerajaan. Kalau kita lihat contohnya macam kerajaan Funan Funan ni, kalau kita lihat agama Hindu dan Buddha ni tersebar dalam kalangan masyarakat kerajaan Funan sejak abad yang pertama lagi.
Dan antara Raja Funan yang mengambil peranan besar, Raja Funan yang mengambil peranan besar terhadap perkembangan agama Buddha termasuklah Fan Shihman. Kita pernah dengar nama ni. Fan Shihman iaitu zaman kemasyhuran Funan. Kalau kamu ingat lagi bab 1, Fan Shihman adalah raja yang telah memperkenalkan Funan ya di mata dunia. Dan candi Buddha tinggalan kerajaan Funan ialah Candi Go Chai Ti. Ni Candi Go Chai Ti ni ya, tapak Candi Go Chai Ti. Tinggal tapak aje. Bangunannya dah runtuh dah. Bangunan dia dah runtuh dah. Maksudnya vegan ke? Go vegan. Kemungkinan Chai Ti. Mungkinlah kot. Bangunan yang hilang ya. Yeah. Kemudian kalau kita lihat kerajaan Angkor, dia agama Hindu. Hindu untuk Angkor menjadi anutan utama dalam kalangan masyarakat kerajaan Angkor. Sejak kerajaan ini diasaskan dan menjadi gemilang semasa pemerintahan Surya Varman yang kedua. Surya Varman kita tahu memang raja yang hebat untuk Angkor ya. Dan candi Hindu yang termasyhur di Angkor ialah Angkor Wat. Ini Angkor Wat tak nak cerita lah. Ni gambar bawah ni. Banyak kali kita dah pergi Angkor Wat ni kan. Dah banyak kali kita pergi. Kita tengok Angkor Wat tu. So Angkor Wat ialah candi untuk agama Hindu. So peranan agama Hindu sebagai agama utama telah diambil alih. Mula-mula agama Hindu jadi agama utama, diambil alih oleh agama Buddha semasa pemerintahan Jayavarman yang ke-6. Bukan. Patung yang dalam tempurung tu itu Borobudur. Yang ini adalah Angkor Wat. Ya, ada murid tertinggal muka tu ke? Ya betul. Yang ada murid tertinggal muka tu. Itu Angkor Wat. Angkor Wat. Yang besar tu. Tu Angkor Wat ya. Yes. Itulah dia. Ini gambar daripada depan lah ni, Angkor Wat ni. So, kalau kita lihat, dua kerajaan utama Funan dengan Angkor, dia bermula dengan agama Hindu, kemudian baru Buddha. Begitu juga kalau kita lihat Champa. Champa ni pula, pada awalnya agama Hindu. Agama Hindu juga tersebar dalam kalangan masyarakat kerajaan Champa sejak abad keempat ketika pemerintahan Badravarman. Beliau mendirikan candi Hindu di lembah Mison yang dikenali sebagai Siva Badrasvara. Candi Hindu Siva Badrasvara. Tapi siapa yang build cikgu? Siapa yang build apa? Angkor Wat. Semua candi-candi yang kita sebutkan ni iaitu Borobudur ke, Angkor Wat ke, ataupun Lembah Mison ke, semua ini telah dibina oleh rakyat. Dan sebab itu diperintah oleh raja-rajanya. Maknanya pembinaan candi-candi ini dibuat oleh rakyat atas perintah raja-rajanya. Jadi rakyat dia buatlah. Dan adalah arkitek dia. Arkitek tu penasihat raja lah. Penasihat raja kata kita buat macam ni. Jadilah macam ni. So ini bergantung kepada arkitek dia lah. Dan peranan raja. Yes. Jadi candi Hindu turut dibina di Ponagar. Kamu ingat tak? Kita ada pergi Ponagar. Ponagar iaitu yang ada orang menari yang letak atas kepala, ada periuk atas kepala tu. Itu candi Ponagar. Itu Ponagar. Yes. Faham Baik, nama raja apa cikgu? Nama raja tu banyak. Kalau macam Angkor Wat ni, Angkor Wat ini kalau kita lihat adalah di bawah pemerintahan Surya Varman kedua. Maknanya Surya Varman kedua inilah yang telah memulakan pembinaan Angkor Wat. Raja dia raja dia menyuruh rakyat dia memulakan pembinaan Angkor Wat. Begitu juga macam kerajaan-kerajaan Champa ni. Angkor apa cikgu? Angkor Wat.
Bukan Angkor Wat. Bukan. Angkor Wat. Okey. Kemudian Candi Dongduong. Pula merupakan bukti penyebaran agama Buddha di Champa. So, selepas Hindu, Buddha datang pula. Kemudian, penemuan batu bersurat bertarikh 1035 dan 1039 batu nisan ini di Panduranga membuktikan penyebaran Islam di Champa, dan Islam mulai tersebar luas dalam kerajaan Champa semasa pemerintahan Sultan Zainal Abidin pada abad ke-14. Means that Champa menerima tiga-tiga agama. Mula-mula Hindu. Kemudian bila rakyat dia datang agama Buddha, rakyat dia pun bertukar kepada agama Buddha. Kemudian apabila Islam datang, sultan dia, raja dia jadi agama Islam. So sultan dia, maka rakyatnya pun menganut agama Islam. So mereka bertukar kepercayaan. So inilah dia Candi Ponagar yang kita dah pergi hari tu. Okey, Candi Ponagar. Dan juga di sebelah ini adalah kerajaan Sriwijaya, di mana kita tahu kerajaan Sriwijaya merupakan pusat kegiatan agama Buddha sejak abad ke-7 lagi ya. Abad ke-7 dia pusat kegiatan agama Buddha. So Hindu tak sampai. Sriwijaya agama Buddha. Dan pendeta Buddha bernama Ai Sing. Pendeta ni maknanya kita kata ilmuwan Buddha lah. Ulama-ulama Buddha lah sebenarnya. Bernama Ai Sing ini daripada China, pernah datang ke Sriwijaya untuk mempelajari bahasa Sanskrit. Dan menterjemahkan kitab-kitab agama Buddha ke dalam bahasa Cina. So antara candi Buddha tinggalan kerajaan Sriwijaya yang masyhur termasuklah Candi Muara Jambi, Candi Bahal dan juga Candi Muara Takus. So ini adalah contoh Candi Muara Jambi. Kita tak dapat nak tengok layar gini ya. Sebab dia jarang ada. Baik. Dan kerajaan Majapahit. Okey, kita tengok Kerajaan Majapahit ni agama Hindu dan Buddha berkembang serentak dan saling mempengaruhi dalam kalangan masyarakat kerajaan Majapahit. Contohnya, Hayam Wuruk. Kita tahu bahawa Hayam Wuruk ni adalah salah seorang raja yang telah mengasaskan Majapahit. Hayam Wuruk telah menyatukan aliran dalam agama Hindu dan Buddha yang dipanggil Tripaksa. Maknanya dia panggil Tripaksa. Dia ada 3 cabang. Okey, gabungan agama Hindu dan agama Buddha. So, antara candi tinggalan kerajaan Majapahit yang masyhur termasuklah Candi Jabung, Candi Sukuh dan juga Candi Brahu. Dan kemudian barulah agama Islam sampai. Dan agama Islam tersebar di Majapahit sejak abad ke-14 dan buktinya Wu Ping, pegawai kerajaan Ming beragama Islam, dilantik sebagai wakil tetap di Majapahit. Gan Eng Chow, pegawai yang beragama Islam, juga pernah dilantik sebagai ketua kaum Cina di Tuban, iaitu kota pelabuhan Majapahit. Nampak tak? Ada Gan Eng Chow, pegawai yang beragama Islam. Seorang Islam pertama kat Majapahit is Chinese. Dan sebenarnya, sebab tu cikgu cakap sebenarnya agama Islam sebenarnya sampai China dulu. Kemudian baru turun ke bawah. Tapi ada catatan juga menyatakan bahawa di tanah Melayu ni agama Islam sampai kat mana dulu? Kat Kedah Tua. Di Kedah Tua, dia sampai kat situ dulu. So banyak version lah. Banyak version sebenarnya. So kita tak tahu, tak pasti, tapi kena buat ulang kaji lagi lah. So itu berkaitan iaitu perkembangan agama Islam di Majapahit. Di Majapahit tu nampak tu ya. Dan setelah kerajaan Majapahit runtuh, maknanya setelah kerajaan Majapahit ni tamat, so kerajaan Demak
muncul dan menjadi pusat pengajian agama Islam yang terbesar di Jawa pada abad ke-16. Dan ini adalah contoh Masjid Demak. Masjid Demak ya. Dan untuk pengetahuan kamu, agama Islam berkembang pesat di Pasai pada abad ke-13. Pemerintah Pasai bernama Merah Silu memeluk Islam dan kemudian bergelar Sultan Malik As-Salih. So, pengaruh Islam kemudian terus berkembang dan diwarisi oleh kerajaan-kerajaan lain di alam Melayu. So, inilah dia berkaitan perkembangan agama. Okey, perkembangan agama. Dan kita nak tengok dua yang terakhir hari ini, iaitu Kerajaan Kedah Tua dan Kerajaan Gangga Negara. Kedah Tua pada awalnya agama Buddha yang sampai dulu. Agama Buddha telah diamalkan dalam Kerajaan Kedah Tua sejak abad ke-5 lagi dan menjadi anutan agama. Anutan utama. Dan agama Hindu turut tersebar kemudiannya, dan Kedah mula menerima pengaruh Islam pada abad ke-12, iaitu semasa pemerintah Kedah yang ke-9, iaitu Maharaja Derbar Raja yang kedua memeluk agama Islam. So, itu yang telah berlaku pada Kerajaan Kedah Tua. Dan Kerajaan Gangga Negara. Gangga Negara menganut agama Buddha. Okey. Dan hal ini dibuktikan dengan penemuan arca-arca Buddha di Lembah Kinta. Turut ditemui ialah patung Buddha, iaitu patung Avalokitesvara. Patungnya satu patung Buddha Avalokitesvara di Bidor, Perak. Dan arca-arca ni patung arca-arca patung-patung Buddha ini bertarikh abad ke-6 hingga ke-9 Masihi. Jadi kalau kita lihat, okey, secara kesimpulannya, agama Hindu, Buddha dan Islam dapat dilihat dalam kerajaan alam Melayu. Namun, begitu semasa agama Islam mulai tersebar luas di alam Melayu, kerajaan Funan dan Sriwijaya telah pun berakhir. So, itulah yang berlaku kepada kerajaan-kerajaan alam Melayu dan agama-agamanya. Baik. Secara umumnya, okey, mungkin cikgu